بإحسان إلى يوم الدين اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين وجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم ارزقنا علما نافعا وارزقنا فهما. Pertama sekali marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Di atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pada malam ini, diberi kesempatan dan diberi peluang oleh Allah. Mudah-mudahan dengan kesempatan dan peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, mudah-mudahan perbincangan kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik tuan-tuan, pada malam ini kita akan membicarakan berkenaan dengan satu sifat, iaitu berkenaan dengan bahayanya sifat mazmumah, iaitu sifat ujub. Ujub disebut di dalam Al-Quran dan juga disebut di dalam hadis, dan juga kita akan melihat pandangan-pandangan ada perkara yang disebut oleh para sahabat berkenaan dengan sifat ujub. Sebelum kita masuk berkenaan dengan perbincangan dalil, kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan ujub. Ujub iaitu seseorang tu dia merasa bangga kepada diri dia sendiri, dia merasa hairan, dia merasa takjub dengan diri dia sendiri dengan sebab adanya perkara sesuatu yang dimiliki oleh dia dan tidak dimiliki oleh orang lain. Di sini yang dimaksudkan di sini, apa yang dia miliki itu dari sudut kepribadian dia, golongan dia, kelompok atau apa sahaja, perkara yang baik yang berkait rapat dengan seseorang tersebut. Sebagai contoh ialah seseorang tu dia mana diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila dia ada ilmu, dia rasa bahawa dia tu lebih daripada orang lain. Dia rasa takjub dengan diri dia, dia merasa hairan dengan diri dia. Begitu juga seseorang yang melaksanakan amal banyak dari sudut ibadah, banyak dari sudut maknanya mujahadah dia, kan, dia merasa takjub, dia merasa bangga dengan apa yang dimiliki oleh dia, tanpa menyandarkan bahawa yang dia dapat itu merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau seseorang itu dia laksanakan ibadah dengan menyandarkan bahawa dia dapat beribadah bukan kerana diri dia, tapi kerana Allah yang memberikan kekuatan kepada dia untuk beribadah. Orang ahli ibadah dia kena ada perasaan macam ni tuan-tuan. Dia jangan merasakan bahawa bila dia buat ibadah dia lebih baik daripada orang lain sebab tu dia dapat buat ibadah. Tidak. Dia dapat buat ibadah kerana Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada dia pada waktu tersebut sehingga dia dapat melaksanakan ibadah pada waktu itu. Berapa ramai orang yang nak melakukan ibadah tetapi Allah tidak memberikan kekuatan kepada mereka. Cuba kita tanya semua orang tuan-tuan, semua orang dia nak pada syurga. Nak pada syurga, kan? Tanya orang mencuri pun, kita tanya kamu ni kalau mati nak masuk syurga ke neraka, mesti dia akan sebut nak masuk syurga. Orang yang waras, orang yang berfikiran secara sihat tuan-tuan, dia takkan sebut bahawa dia nak masuk neraka. Tetapi ada orang yang dia nak masuk syurga tapi perbuatan dia tidak seperti mana ahli syurga. Dari sudut ilmu dia, dari sudut kefahaman dia, dia nak masuk syurga tapi dia tak pernah mencari jalan untuk mengenal Allah, memperbetulkan ibadah dia, kan? Begitu juga ada orang yang dapat hidayah, kan, dia dapat petunjuk, dia dapat pengetahuan, kan, bahawa solat Jumaat itu bagus, solat tahajud itu bagus, baca Quran itu bagus, kan. Dia baca hadis berkenaan dengan siapa yang membaca Quran di hari kiamat nanti, Quran tu datang, Nabi sebut yajikul Quran yaumil qiyamah. Quran tu datang pada hari kiamat, dia minta pada Allah, ya Rabbi, wahai Allah, kan berilah kepada orang yang baca Quran ni, bagi kepada dia mahkota kemuliaan. Kemudian dia minta lagi kemudian dia minta ya Rabbi, wahai ya Allah, berikanlah kepada orang yang suka baca Quran ni mahkota amanahnya
iaitu mana yang pertama mahkota kemuliaan, yang kedua iaitu diberikan pakaian kemuliaan. Kemudian yang ketiga dia minta, ya Allah ya Rabbi irda anhu fayarda anhu. Dia minta supaya Allah Ta'ala berikan keredaan kepada orang yang baca Quran, lalu Allah reda pada orang tersebut. Ramai orang yang tahu berkenaan dengan perkara ni tuan-tuan, baca Quran ni bagus, dapat bagi syafaat kepada kita di hari akhirat. Tetapi berapa ramai orang yang boleh baca Quran pada setiap hari, kan? Dia boleh luangkan masa dia dapat angkat Quran, dia dapat buka, dia dapat baca dan dia dapat hayati, kan? Ini maknanya tuan-tuan, apa maknanya ramai yang nak tapi dia tak dapat buat. Kerana apa? Kerana Allah tidak memberikan kekuatan kepada dia untuk melakukan ibadah pada waktu tersebut. Sebab tu kita tuan-tuan, kita rasa bersyukur pada Allah, kan? Kita dapat buat ibadah, kita perlu rasa bersyukur kerana Allah Ta'ala telah memberikan kekuatan kepada kita. Bukan disebabkan kita ni hebat, bukan disebabkan kita ni mulia, kan? Disebabkan Allah yang telah memberikan kekuatan pada kita. Dalam bab ibadah ni tuan-tuan, dalam bab ketaatan, tak ada orang yang boleh bagi kekuatan, maknanya tak ada orang yang boleh bagi kekuatan dalam melakukan ketaatan tadi kecuali Allah. Manusia ni paling hebat pun dia boleh bagi, disebut dengan hidayatul irsyad, kan? Iaitu petunjuk, boleh sebut bahawa benda ni benar, benda ni salah, bab perkara ni dosa, ni haram. Tapi tidak ada manusia yang boleh bagi kekuatan pada seseorang untuk melakukan ketaatan pada Allah. Hidayah taufik hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang boleh bagi tuan-tuan. Sebab tu kita perlu bersyukur pada Allah. Jadi sebab tu bila kita buat ibadah, perlu rasa perasaan-perasaan macam ni. Orang yang ujub ni, dia buat ibadah, dia sandarkan kelebihan dia dapat buat ibadah tadi, mana disandarkan kepada diri dia sendiri. Bila sandarkan kepada diri dia sendiri, maka dia tidak menandarkan kelebihan tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mana bahayalah, maknanya rugi orang yang sebegini. Itu maknanya sifat ujub macam tu, orang yang merasa takjub dengan kelebihan yang dia ada. Di dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yauma Hunain idz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaihimul ard." Dan Tuhan sebut sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan pertolongan kepada kamu dalam perang Hunain, apabila kamu merasakan takjub dengan kelebihan yang kamu ada, dengan bilangan yang ramai yang kamu ada. Maka kelebihan tadi, bilangan yang ramai tersebut tidak mendatangkan faedah sedikit pun kepada kamu. Langit bumi yang begitu luas seolah-olah menjadi sempit kepada kamu, sehinggalah Allah bagi kemenangan kepada Nabi dan para sahabat. Dalam perang Hunain ni tuan-tuan, kita boleh faham bahawa perang Hunain ni dia berlaku selepas daripada peristiwa Fathu Mekah, selepas daripada peristiwa pembukaan kota Mekah. Peristiwa pembukaan kota Mekah ialah di antara bilangan tentera Islam yang ramai. Kalau sebelum daripada tu, dalam perang Badar 313, dalam perang Uhud lebih kurang 1000, dalam perang Ahzab, dalam perang Khandaq lebih kurang dalam 3,000, 4,000 orang. Tapi dalam pembukaan kota Mekah, Nabi dapat mengumpulkan para sahabat, bergerak daripada Madinah turun ke Mekah pada waktu tersebut seramai 10,000 orang. Ramai 10,000 orang. Jadi disebut bahawa peperangan Hunain ni dia berlaku selepas daripada pembukaan kota Mekah. 10,000 orang tambah dengan yang baru masuk Islam daripada tentera yang duduk di Mekah, lebih kurang dalam 3,000 orang ikut serta bersama dengan Rasulullah, bilangan lebih kurang 13,000 orang. Jadi bilangan yang ramai. Lalu ada di kalangan sahabat yang duk bercakap pada waktu tu,
Dia sebut, dia kata kalaulah bilangan kita yang sedikit pun dulu kita boleh menang. Perang Badar kita boleh menang. Perang Khandaq, perang Ahzab kita boleh menang. Peperangan menentang Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Nadir, mengusir mereka daripada Madinah, kita boleh menang. Dengan bilangan kita yang sedikit kita boleh menang. Apatah lagi dengan bilangan kita yang ramai ni, lagilah kita boleh menang. Kan? Jadi menyandarkan kemenangan tu disebabkan bilangan. Bukan sandarkan kemenangan tu disebabkan Allah Ta'ala yang memberikan kemenangan pada umat Islam pada waktu tu. Jadi Allah nak mengajar para sahabat. Kan? Jadi nak mengajar kepada kita tuan-tuan. Ada di kalangan sahabat yang bercakap macam tu pada waktu tu. Sehinggalah mereka pergi ke Medan Hunain. Bila pergi ke Medan Hunain tuan-tuan, tiba-tiba mereka diserang hendak. Separuh daripada kalangan sahabat yang melarikan diri pada waktu tersebut, yang dapat bersama dengan Rasulullah ialah di kalangan sahabat yang ditarbiah langsung sejak daripada Mekah lagi, yang disebut dengan golongan Qaidatus Sulbah, grup mereka yang menjadi tulang belakang kepada perjuangan Islam. Orang ni kan, mereka yang sebegini mana bersama dengan Rasulullah tidak melarikan diri. Disebut dalam riwayat bahawa Al-Abbas, bapa saudara Rasulullah, dia kata mana dalam peristiwa tersebut, waktu kekalutan tu aku pegang tali kuda baginda Rasulullah. Kalaulah aku tidak memegang tali kuda Rasulullah pada waktu tersebut, aku bimbang bahawa Nabi akan terus pergi ke depan. Kan? Orang lain berlari ke belakang, Nabi terus pergi ke depan. Ini keberanian yang luar biasa yang ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas sedang hendak, lepas paruh melarikan diri, barulah Rasulullah dan para sahabat dapat susun balik strategi pada waktu tersebut. Lalu Allah memberikan kemenangan kepada Nabi dan para sahabat. Bagi kemenangan kepada Rasulullah pada Islam pada waktu tersebut bukan dengan sebab bilangan yang ramai, tapi dengan sebab kemenangan itu kan dibuat ataupun dilaksanakan oleh orang yang betul-betul berperang kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu perjuangan Islam ni dia tidak boleh ada anasir-anasir maksiat tuan-tuan. Kalau perjuangan Islam ada anasir-anasir maksiat, maka Allah Ta'ala tidak akan memberikan kemenangan pada waktu tersebut. Mana bilangan yang sikit dengan bilangan yang ramai. Kalau bilangan yang sikit ni Islam, Allah bagi dia betul-betul ikhlas, Allah Ta'ala akan bagi kemenangan, mana pertolongan dia akan menang. Tapi kalau sama-sama dua puak bergaduh, bertelingkah, bukan kerana Allah, dua-dua ni berperang bukan kerana Allah, dia berperang kerana mengikut kehendak nafsu masing-masing, kehendak dunia masing-masing. Waktu tu Allah Ta'ala akan membiarkan mereka. Siapa yang hebat dari sudut strategi, siapa yang main kota sebagainya, maka dialah yang akan menang. Kan, tidak akan melibatkan pertolongan daripada Allah. Kan, memang Allah akan menjaga keaslian dan ketulenan perjuangan Islam tu. Kan, kalaulah Allah bagi kemenangan kepada para sahabat pada round yang pertama, waktu sahabat tadi yang ada perasaan ujub, takjub dengan bilangan mereka, kemudian Allah bagi kemenangan pada waktu tersebut, pasti kita akan bercakap pada hari ini bahawa walaupun para sahabat melakukan maksiat kepada Allah, tapi tetap juga Allah bagi kemenangan pada mereka. Pasti kita akan bercakap macam tu. Tapi Allah nak menjaga keaslian dan dia punya kesucian perjuangan Islam ni. Orang yang betul-betul nak buat Islam, dia kena jaga perjalanan kehidupan tadi, dia kena jaga. Lepas dia jaga, tidak ada anasir maksiat, barulah Allah Ta'ala akan berikan kemenangan pada mereka. Samalah dalam perjuangan, kisah dalam perang Uhud. Kan, dalam perang Uhud para sahabat melanggar arahan Rasulullah. Kan, Nabi arahkan 50 orang sahabat berada di Bukit Uhud bersama dengan yang diketahui oleh Abdullah bin Jubair. Nabi kata, jangan kamu turun daripada Bukit Uhud. Walaupun apa pun terjadi, walaupun walaupun kamu melihat kami yang berada di bawah ni dimakan oleh burung-burung, jangan kalian turun.
Habis sahabat turun juga tuan-tuan. Walaupun menang pada pusingan yang pertama, bila langgar arahan Nabi uji, mana diuji oleh Allah, kan Nabi hampir-hampir kehilangan nyawa dalam peristiwa tersebut. Kan dalam peristiwa bila sahabat turun, golongan musyrikin Mekah terus pergi dekat dengan Rasulullah, kan sehingga dapat menyentuh tubuh badan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil batu lempar pada Rasulullah. Kalaulah bukan disebabkan topi besi yang dipakai oleh Rasulullah, kan kecederaan tu teruk tuan-tuan. Bila buka topi besi ada satu maknanya cedera, yang luka yang begitu dalam, kan, maknanya daripada atas sampai ke belakang. Maknanya kuat teruk, kan, sehingga ada yang datang dekat dengan Rasulullah, ambil pedang dia, kemudian hentak di atas bahu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana melanggar arahan, perintah seorang ketua dan perintah seorang nabi, seorang rasul. Ini ialah bila orang tu dia melakukan maksiat, maka Allah tidak akan memberi pertolongan pada dia. Sama juga pada kita tuan-tuan, dalam kita perjalanan kita nak menuju kepada Allah ini, kan, kalau ada sifat ujub dalam buat ibadah, tiba-tiba ada sifat ujub, itu maksiat, maka kita tidak akan sampai pada Allah, kan. Amalan tadi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perasaan-perasaan, sifat-sifat ni dia kena tahu dan dia kena buang, kan. Jadi macam mana kalau kita tidak, macam mana kita nak buang sifat-sifat tersebut kalaulah kita tidak mengetahui sifat tu macam mana, kan. Contohnya kita tak tahu kita ni penyakit apa, pergi jumpa doktor kata sakit apa, saya pun tak tahu sakit apa. Jadi nak merawat payah tuan-tuan. Jadi nak merawat penyakit yang ada pada diri kita, kena tahu dulu penyakit, kan. Apa maksud penyakit tersebut dibimbangi dalam kita buat ibadah, mana penyakit tersebut ada dalam diri kita. Baik, maknanya itu berkenaan dengan dalam surah At-Taubah, berkenaan dengan bagaimana para sahabat ada sifat ujub, kemudian mereka mana diuji sehinggalah mereka mendapat kemenangan selepas daripada tu. Lepas hilang semua sifat ujub tadi, barulah Allah memberikan kemenangan kepada Nabi dan para sahabat. Baik, dalam ayat ini maknanya dan begitu juga dalam surah Al-Hajj. Dalam surah Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Ini ayat di mana golongan Yahudi Bani Nadir dalam nak berperang dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahudi Bani Nadir ni, mereka ni bersembunyi di sebalik satu tembok yang tinggi. Waktu mereka merasakan bahawa mereka ni tidak terkalah. Tembok mereka tinggi, kan, kemudian mereka ni berada dalam tembok tersebut, tak ada orang yang boleh merobohkan tembok tu. Timbul rasa takjub, kan, timbul rasa bangga dengan tembok yang mereka miliki, sehingga Allah Ta'ala gambarkan bahawa wazannu annahum, mereka menyangkakan sesungguhnya benteng-benteng yang mereka bina itu dapat menahan serta melindung maknanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka rasa tak ada orang yang boleh kalahkan mereka pada waktu tersebut. Kemudian Allah Ta'ala mendatangkan musibah, menimpakan kepada mereka mana perkara-perkara yang tak dapat nak mereka mana terlintas dalam fikiran, tak dapat nak dihitung, kan, tak dapat nak dihisapkan, kan. Allah bagi ke maknanya dia punya apa, Allah Ta'ala campurkan dalam hati mereka rasa gerung, rasa takut, walaupun mereka mempunyai dia punya apa, walaupun mereka mempunyai benteng yang tinggi, tapi disebabkan Allah campurkan perasaan takut, akhir sekali mereka mengaku kalah. Jadi ini sifat-sifat ujub, kan, rasa bangga dengan apa perkara yang kita miliki, kan. Kita rasa bahawa dengan ilmu yang kita ada, kan, dengan maknanya kita dapat buat apa saja. Dengan kekuasaan yang kita ada, kita dapat
kita rasa bahawa kita dapat buat apa saja tuan-tuan. Tanpa menilai bahawa ilmu tu Allah Ta'ala bagi, kan, harta tu Allah Ta'ala bagi, begitu juga maknanya kelebihan tu Allah Ta'ala bagi, kan. Jangan kita merasa bangga dengan perkara tersebut. Dan Allah Ta'ala bagi ni bukan bagi saja-saja tuan-tuan. Tuhan bagi kelebihan ni sebab ada asbab dia, ada perkara yang perlu kita buat. Sekiranya kita dapat kelebihan tersebut, kan, kita tak menggunakan seperti mana yang disuruh oleh Allah, waktu tu kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bersyukur ni maksudnya orang yang menggunakan kelebihan yang dia ada seperti mana yang disuruh oleh Allah. Itu maksud orang yang bersyukur. Dia dapat ilmu, kemudian dia sebarkan ilmu tersebut bagi manfaat pada orang ramai, kan. Jadi Allah Ta'ala pilih seseorang tu sehingga dia dapat ilmu tuan-tuan. Maka pada waktu tu dia tidak boleh sembunyikan ilmu tersebut. Sebab tu tanggungjawab menjadi alim ulama ni berat, kan. Dia kena bercakap walaupun mana orang tak suka, dia kena bercakap. Dia kena sebut, kan, walaupun benda yang dia sebut tu, maknanya perkara yang dia akan sebut, benda tersebut bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat, kan. Contoh masyarakat sekarang minat pada apa, kan? Contoh minat kepada perkara-perkara yang bertentangan dengan syarak. Tapi Islam larang benda tersebut. Jadi seorang ulama dia tidak boleh sembunyikan. Dia kena tegur, kan, dia kena benteras, kan, sejajar dengan ilmu yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Sebab tu setiap apa yang kita miliki ni, kita ada amanah yang perlu kita tunaikan. Amanah dengan ilmu ni adalah amanah yang besar, kan. Amanah yang besar. Menyampaikan sesuatu agama itu merupakan di antara perkara yang payah tuan-tuan. Kalau pekerjaan menjadi CEO kita rasa payah, kan. Menjadi seorang Nabi, seorang Rasul, menyampaikan agama itu lagi payah, lagi susah, kan. Dalilnya bagaimana Allah nak menghantar seorang Rasul, Allah pilih orang yang paling terbaik sekali. Terbaik dari sudut fizikal dia, terbaik dari sudut akhlak dia, kan. Lalu orang yang nak menjadi Rasul dan Nabi ni dilatih langsung oleh Allah. Kebanyakan Nabi dan Rasul diangkat secara rasmi menjadi Nabi dan Rasul pada umur 40 tahun. Sebab umur 40 tahun ni waktu kematangan, bila dia diterbiah langsung oleh Allah daripada kecil sampai ke besar. Bukan diterbiah daripada belia, daripada kecil sampai besar diterbiah langsung oleh Allah. Sebagai contoh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada umur 6 tahun kehilangan ibu dia. Pada umur 8 tahun kehilangan datuk dia. Umur kandungan 2 bulan kehilangan ayah dia. Tak sempat berjumpa dengan ayah, tak sempat, maknanya sekejap saja mendapat kasih sayang daripada seorang ibu, dan hanya sekejap mendapat kasih sayang daripada seorang datuk, kan. Mana apa hikmah Allah Ta'ala maknanya mematikan semua 3 orang ni. Pertama, yang pertama ayah, yang kedua ibu, yang ketiga datuk. Antara hikmahnya kerana Allah nak pastikan bahawa Rasulullah apabila dia mendapat sesuatu ujian yang berat nanti, waktu dia bawa dia punya risalah, kan, bila dia diuji Allah tak sebut nama benda yang lain. Itu antara hikmah. Jadi benda yang berat tuan-tuan. Sebab tu jadi ulama, jadi apa-apa pun, kan, dia ada amanah yang perlu disampaikan, yang perlu dilaksanakan. Baik. Dalam bersabda, salasum muhlikatun syuhum muta'un, ada 3 perkara yang merosakkan, kan. Yang pertama iaitu kedegut, wa hawa muttaba'un, dan yang kedua orang yang mengikut hawa nafsu. Ini boleh merosakkan, menghancurkan seseorang. Abdullah bin Mas'ud pernah menyebut bahawa maknanya disebut, dikata kebinasaan itu terletak di antara 2 perkara. Al-halaklu fisnatain, kan, 2 perkara yang boleh merosakkan seseorang tu. Yang pertama kunut, iaitu sifat kunut, sifat berputus harap daripada rahmat Allah. Yang kedua ujub, rasa takjub dengan kelebihan dia sendiri.
Kenapa sifat kunut ini mana boleh membinasakan seseorang? Sebab seseorang tu bila mana dia nak, dia perlu ada usaha. Dia perlu usaha, kan, siapa cepat dia akan dapat. Manzar'ah hasada, sesiapa yang mana usaha, siapa yang tanam, maka dia akanlah yang akan dapat hasil, kan. Ini tuan-tuan, itu di antara adab yang Allah Ta'ala berikan di atas dunia, kan. Pergi tengok tuan-tuan. Saya tak ada komisi apa-apa, cuma nak sebut bagaimana seseorang yang nak melawan tu, dia kena ada kekuatan. Bukan macam kita sekarang ni, kan, lari 2 km pun bengah-tengah, kan. Naik basikal 2 km kemudian makan nasi kandar. Itu tak jadi, kan. Maknanya dia ada kekuatan dia. Memang pejuang-pejuang Islam ni mereka ada ilmu. Ada seorang guru ni, kan, antara guru yang melawan kekejaman tentera. Daun tu sehelai daun dia sembunyikan, tentera Siam tak nampak dia. Dia ada ilmu lah, kan. Dia ada training, ada latihan dia. Jadi nak dapat satu benda dia kena ada latihan, kan. Jadi sebab tu orang, maknanya ulama-ulama dulu, ini menyebabkan orang sebegini dia akan jadi hancur kehidupan dia. Sebab ilmu ni kita kena faham bahawa ilmu ni dia tidak akan datang dengan sendiri, kan. Usia kita tuan-tuan dia akan tumbuh dengan sendiri. Yang kita ni dia akan tumbuh dengan sendiri, kan. Usia meningkat, kita nak kita tak nak, masa kita akan masa dia tetap akan berlalu. Tapi ilmu dia tidak akan bertambah dengan bertambahnya umur. Dia akan bertambah dengan seseorang itu. Sebab tu Nabi pernah sebut dalam satu hadis, Nabi kata, kan, dia tak akan tiba-tiba datang ilmu tersebut dengan tidak, maknanya ada belajar, tuan-tuan, kan. Orang yang Allah Ta'ala bagi ilmu laduni pada mereka hanya beberapa kerat saja. Kebiasaannya yang ujub, dia rasa bangga dengan apa yang dia miliki. Akhir sekali maka dia akan membawa kepada sifat takabur, sifat sombong. Sifat sombong ni adalah sifat yang paling teruk sekali, kan. Kalau kehidupan kita, kan, takabur, sombong ni jantung lah, macam tu. Hidup lagi, kan, boleh hidup lagi, boleh bergerak lagi, pening-pening kepala lagi. Tapi kalau dia biarkan kecil manis, darah tinggi, tuan-tuan, dia boleh membawa kepada jantung, kan, macam tu. Jadi sifat tu kena buang juga, kan. Dia tidak boleh ada dalam diri kita. Itu sifat pertama, dia boleh membawa kepada takabur. Yang kedua ialah mana sifat ujub itu, mana seseorang yang dia rasa takjub dengan pendapatnya. Bila dia ada rasa takjub, kan, dia rasa pendapat dia lah yang lebih baik, dan dia rasa bahawa amalan dia lah amalan yang baik, serta akal fikiran dia tu akan mengakibatkan seseorang tu, kan, bila dia rasa ujub maka dia tidak suka. Tak boleh orang dah berumur, kita nak selit sikit pun tak boleh, kan. Kita ni belajar lah sikit-sikit, kan. Dia mana yang dia sebut tu salah, tapi disebabkan umur dia, kita tegur dia tak boleh, kan. Bila dia bercakap tu salah, kan. Tapi dia tidak mengetahui bahawa apa buat ibadah, tapi dia tidak ada pengetahuan dia, memungkinkan bahawa ibadah dia tersebut dilakukan secara salah, kan. Berapa ramai orang yang salah dalam buat ibadah, kan. Kita pergi memang banyak, kan. Jadi disebabkan mereka ni hanya faham solat tu hanya bersifat gerak-geri saja. Kalau dari sudut zahir pun salah, bagaimana dari sudut batiniah mereka, perkara yang di sudut dalaman mereka, kan. Kalau yang kita tengok pun dah salah dah, bagaimana yang kita tak tengok. Sebab ada perasaan malu, kalaulah dia tanya, orang akan anggap bahawa dia tu bodoh, kan. Malu nak tanya. Kalau tanya takut orang kata aku ni tak pandai. Lebih baik senyap tidak bertanya. Maka kalau tidak bertanya, maka kekallah dia dalam keadaan tersebut, tuan-tuan, kan. Bertanya ni bukan maknanya menunjukkan seseorang. Bertanya ni ialah satu proses untuk memandaikan seseorang, kan. Mana tidak bertanya tu ya, kan, kita tak tahu.